ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah dan kurnia daripada Allah. Saya ditemukan dengan tuan-tuan semua pada malam ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita termasuk dalam golongan yang telah disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Nabi janjikan kepada kita bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Moga-moga kita dapat anugerah yang telah dikurniakan kepada mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Dan alhamdulillah, kedatangan saya pada malam ni di qaryah tuan-tuan bukan atas dasar saya ingin memberikan tausiah ataupun tazkirah nak mengajar tuan-tuan, tak mungkin. Sebab tak mungkin orang bodoh nak mengajar orang pandai. Istilahnya, tak mungkin seorang yang buta ingin memimpin tangan orang yang cilik. Jadi, kedatangan saya ke masjid tuan-tuan ini adalah sekadar saya ingin menghubungkan silaturahim. Kerana silaturahim ini dituntut oleh Allah dan Rasul. Kerana siapa yang dapat menghubungkan silah inilah, mudah-mudahan hubungan kita ini menjadi syafa'atul muslimin, syafaat orang Islam besok dekat padang mahsyar. Itu saja tuan-tuan. Tidak ada niat lain kedatangan saya ke tempat tuan-tuan agar kita dapat besok di yaumul akhirah memberikan penyaksian pada Allah. Ya Allah, kami pernah duduk sama-sama dalam rumah Engkau. Kami pernah bersama-sama mengingati Engkau, Ya Allah, di dalam masjid ini pada hari ini dan waktu ini. Mudah-mudahan ia menjadi saksi kebaikan ke atas kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya ingin bawa diri saya dan tuan-tuan pada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Tirmizi. Satu hari Muaz bin Jabal tuan-tuan datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak ceritakan kepadaku suatu amalan yang akan masukkan aku ke dalam syurga dan amalan itu dapat menjauhkan aku daripada neraka Allah?" Ini sahabat tuan-tuan. Beginilah hubungannya sahabat dengan Sayyidina Rasul. Mereka sentiasa menggunakan peluang yang baik. Mereka tak tanya dengan Rasulullah tentang perkara yang selain daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya hadir pada malam ini dan tuan-tuan dapat hadir
pada malam ini adalah satu ketentuan yang baik. Pilihan daripada Allah. Dan saya hidup dan tuan-tuan hidup pada hari ini bukan kemahuan saya dan kemahuan tuan-tuan. Tetapi Allah masih mahukan kita hidup. Bukan sebab kita mahu hidup. Sebab itu rahsia kematian ini dirahsiakan oleh Allah. Tak ada siapa tahu bilakah dia akan bertemu dengan hadrah Allah. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu bila saat dia dimatikan oleh Allah. Tak ada siapa tahu. Sebab itu Nabi berpesan kepada kita, orang yang cerdik, Nabi kata, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik sentiasa ia lawan hawa nafsu untuk mengikut perintah Allah, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal bagi barang selepas mati. Tuan-tuan, masa hidup ni kita boleh berusaha. Kalau kita susah, kita boleh cari jalan keluar. Macam mana nak lepas dari kesusahan? Kalau kita miskin, kita boleh cari jalan keluar. Macam mana nak lepas daripada kemiskinan? Tapi di akhirat, kalau kita susah, tak ada jalan lagi. Dan jalan itu berhenti. Tak ada siapa boleh tolong kita. Dan kalau kita miskin, Allah tak sebut miskin dalam Quran, dia sebut muflis. Sebab ada beberapa perkara yang disebut oleh ulama, perkara yang pasti diragut pada anak Adam. Pertama, kata ulama, iaitu roh yang akan diragut daripada jasad. Pasti. Kita mahu tak mahu, kita terima tak terima, kita redha tak redha, kita suka tak suka, satu hari malaikat maut akan ragut nyawa daripada jasad. Kita bersedia tak bersedia, dia pasti akan ragut. Kita dah buat baik tak buat baik, dia pasti akan ragut. Sebab itu, amal salah ini menunggu kematian. Bukan dah mati baru buat amal salah. Bertaubat, menunggu kematian. Jangan dah mati baru nak taubat. Allah tak terima. Nak berubah, kita berubah kerana menunggu kematian. Jangan dah nak hampir mati baru kita nak berubah. Masa dah tak ada. Yang kedua, kata ulama, harta yang kita kumpulkan. Ada orang dia kumpulkan tanah sampai 20 hektar, 30 hektar. Dan dia sayang. Ada yang kumpulkan duit sampai 400-500 ribu. Masih hidupnya dia sayang. Padahal perkara kurniaan Allah ini, Allah tak kurniakan pada semua orang. Sebab itu sedekah amal yang terputus selepas kematian anak Adam ini, Nabi bagi kepada kita, Nabi beritahu kepada kita 3 perkara. Pertama, Nabi kata sedekah jariah. Kita akan bercakap, saya tak ada duit, saya tak kaya. Macam mana saya nak sedekah jariah? Dan Allah ini tidak zalim pada hamba dia. Nabi beritahu lagi, ada peluang kedua. Apa dia? Ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan. Ilmu yang kita ada, lalu kita tunjukkan kepada orang untuk berbuat baik. Saya bukan ustaz. Ustaz bukan kira ustaz nak tunjuk orang buat baik. Kita ada ummah yang paling hampir dengan kita, tuan-tuan. Siapa ummah yang paling hampir? Isteri kita, anak kita, menantu kita, cucu kita. Lepas itu Nabi kata, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilihi, dia macam orang buat baik. Kita telah tunjukkan orang buat baik. Dan selepas kematian, orang tu terus buat baik. Ini yang dikatakan jariah. Ada orang langsung berfikir, saya tak ada ilmu macam mana Nabi, Allah berikan kita satu lagi pilihan. Waladun salih. Anak yang saleh yang mendoakan bagi.
Saya nak bagi tahu kepada diri saya dan tuan-tuan betapa cantiknya hadis ini. Allah memberikan kita ruang yang terlalu besar. Sebab itu, apa yang saya nak bagi tahu kepada diri saya dan tuan-tuan, ada orang yang Allah berikan kepada dia harta. Jangan sampai harta kita ini menyakitkan kematian kita. Sebab Nabi kata macam ni. Nabi kata, sakitnya sakaratul maut itu sekuatnya sakit mati. Sebanyak mana kasihnya kita dengan dunia yang Allah amanahkan kepada kita. Apa yang ada pada kita ni tuan-tuan, kita kena ingat perkara yang akan diragut pada anak Adam, iaitu harta akan diragut oleh ahli waris selepas kematian kita. Dan Allah sebut dalam surah At-Takatsur, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah bagi dekat kita. Kita kena ingat tuan-tuan, kita lahir dulu kosong. Kita tak ada duit, nama pun kita tak ada. Orang bagi kita nama. Pangkat pun tak ada, apa pun tak ada. Dan Allah bagi kita peluang hidup tuan-tuan. Ada orang yang Allah bagi peluang 20 tahun, lalu Allah matikan. Asbab mati macam-macam. Lagi-lagi pada zaman sekarang, asbab mati COVID, asbab mati influenza, asbab mati aksiden, asbab mati macam-macam. Ada orang yang Allah bagi peluang 30 tahun umur dia, kemudian mati. Allah, ada yang bagi peluang 50 tahun. Dan kita syukur tuan-tuan, kita dapat hidup sampai 60 dan 70 tahun. Dan Allah tunjukkan kepada kita, yang mana apa yang ada di sekeliling kita adalah pemberian dan amanah daripada Allah. Bila tuan-tuan? Bila alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bila orang dah bawa tubuh kita ini di liang lahat. Pada ketika itu baru kita sedar apa yang kita sayang selama ni, apa yang kita peluk selama ni bukan milik kita. Aku tak bawa pun. Tetapi jika kita orang pandai, jika kita orang bijak, apa yang Allah anugerahkan kepada kita semasa hidup ni, jadikan dia asbab untuk kita masuk syurga Allah. Ustaz nak bagi tahu apa ni? Ada orang yang Allah kurniakan kepada dia harta banyak. Jadikan harta itu menjadi asbab untuk dia masuk syurga Allah. Sahabat ada yang kaya dan mereka menjadikan kaya mereka itu asbab masuk syurga. Ada sahabat yang kuat, gagah, berani dan tak takut apa pun. Mereka menjadikan anugerah itu untuk masuk syurga Allah dengan mereka pergi ke medan fi sabilillah. Begitulah tuan-tuan. Kerana harta yang ada pada kita bakal diragut oleh ahli waris selepas kematian. Satu pun tak akan dibagi pada kita. Ketiga, jasad yang ada pada kita akan diragut oleh cacing-cacing dan ulat di dalam kubur. Dan yang keempat, amal saleh kita, semayang, kita datang sembahyang jamaah, zakat, puasa, akan diragut oleh orang yang kita zalimi. Siapa yang orang kita zalim? Orang yang kita buka aib dia. Kita boleh semayang tuan-tuan, tapi kita tak boleh tinggalkan mengumpat, kata orang sampai sekarang. Ini janji Rasul, bukan janji saya tuan-tuan. Kita boleh puasa Senin Khamis, tapi kita tak boleh berhenti dengar keburukan orang. Kita boleh pergi umrah setiap tahun sebab kita ada duit, tapi kita tak boleh berhenti buka aib orang.
apa yang dijanjikan oleh Nabi kepada kita. Amal saleh kita akan diragut oleh orang yang kita zalim, iaitu orang yang pernah kita umpat. Dalam kuliah saya selalu katakan, cuba kita muhasabah diri kita. Kita dah hidup 60 tahun, berapa orang yang pernah kita dengar keburukan dia, dan berapa orang yang pernah kita ceritakan keburukannya. Kita pun kata, saya umur 70 tahun, baru seorang. Alhamdulillah. Seorang aja yang saya pernah dengar dalam semasa hayat saya. Alhamdulillah, tak. Tapi kalau seorang tu pun, tahun bila? Kalau baru minggu lepas, seluruh amal saleh kita daripada minggu lepas sehingga akhir balik habis. Kalau 1,000 orang, kalau 2,000 orang, jadi kalau habis, di mana tempat itu? Yang ni persoalan dia. Bukan soalnya saya semayang. Sebab itu, yang disebut oleh musannif dalam kitab Sirajul Talibin. Kalau orang kita, tuan-tuan, dia akan mengaji kitab Melayu dia, iaitu Minhajul Abidin. Maka kata ulama, aku heran orang melaksanakan suatu kewajipan tetapi dia meninggalkan satu kewajipan yang lain. Semayang dia buat, tapi maksiat yang batin dia tinggalkan. Dia tak berusaha pun. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, macam mana ya, tolong tunjukkan kepada aku, macam mana aku nak masuk syurga. Kita, Allah bagi 2 pilihan di akhirat. Satu syurga, satu neraka. Tak ada pilihan lain, tuan-tuan. Kalau dalam hidup ni banyak pilih, nak duduk kampung, nak duduk bandar, nak duduk tepi laut, nak duduk, kita boleh pilih banyak pilihan. Tetapi pada Allah, Allah bagi 2 sahaja pilihan. Di akhirat, syurga atau neraka. Di dunia ini, Allah telah bagi tahu kepada kita pilihan itu. Dalam surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Adik-adik, kalau anak-anak lah, tak boleh panggil adik. Saya dah ada cucu lah, tuan-tuan. Saya ada dah 13 cucu saya. Panggil adik tak boleh, panggil anak. Kalau saya salah baca Quran, tegur. Saya tak pandai. Allah telah datangkan, telah kurnia kepada kita akal, Allah bagi Rasul. Sekarang Allah bagi kita orang yang alim, tunjukkan kepada kita jalan. Kita pilih. Kita nak jalan syakiran, jalan yang bersyukur atas Allah, atau kafura, jalan yang kita lawan Allah. Cuba kita fikir balik. Apa yang ada pada kita adalah anugerah Allah, harta, sihat. Masa kita sakit, kita minta dengan siapa? Sihat, tuan-tuan. Kita tak minta dengan doktor. Kita minta dengan doktor ubat. Doktor tak boleh bagi kita sihat, tapi doktor boleh bagi kita ubat. Lepas kita ambil ubat dengan doktor, kita pun tadah tangan dengan Allah. Ya Allah, tolong sihatkan aku, boleh tak? Dan Allah kabulkan hajat kita, lalu Allah berikan kita sihat. Kemudian kita lawan Allah. Allah bagi kita sihat, kita lawan dia. Macam mana saya tak lawan dia? Kalau kita masih melakukan perkara yang Allah tak benarkan kita buat, iaitu maksiat, bermakna kita lawan Allah. Allah kata tidak, kita kata ya. Allah kata jangan, kita buat juga. Maknanya kita lawan. Tuan-tuan, kalau kita ada penyakit yang zahir, semua orang kesian kan kita. Kita sakit jantung, 3 saluran jantung kita sumbat.
Orang kesian kat kita, tuan-tuan. Kesian Tuan Haji. Kesian Datuk. Kesian Tan Sri. Ya kan? Dan orang cadangkan kita hospitalnya, ubatnya. Tapi kalau kita sakit, sombong, sampai sekarang, siapa pernah kesian kat kita, tuan-tuan? Kita tanggung sendiri. Sombong ni, jangan ingat, sombong ni perkara sifat yang kecil. Azazil, sebelum dia jadi iblis, dia dihalau daripada syurga sebab sombong. Kita tak pernah masuk syurga, baru dengar cerita syurga. Tapi dalam dunia ni kita sombong. Agak-agak kita boleh tak dijemput masuk syurga? Iblis ataupun Azazil, dia sombong di dalam syurga, lalu dikeluarkan. Kita sombong di luar syurga, boleh tak masuk? Saya semayang Ustaz, saya zikir. Jangan kita lupa, tuan-tuan, Azazil ni, dia ibadat ribuan tahun dalam syurga. Dia bukan duduk makan-makan, main WhatsApp, tak. Tak, tuan-tuan. Dia ibadat pada Allah. Satu perkataan dia yang menyebabkan dia dihalau daripada syurga. Apa dia? Dia kata apa? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Sayyidina Adam. Dan Allah bagi peluang. Azazil, taubatlah. Dendamnya dengan Sayyidina Adam, dia menolak rahmat daripada Allah. Sebab itu, tuan-tuan, yang dikasihi oleh Allah, apabila Muaz bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu an, laqad sa'alta an azim. Wahai Muaz, kau bertanya dengan itu satu soalan yang agung, kata Nabi. Kau tanya dengan aku satu soalan yang agung. Dan Nabi berkata kepada Sayyidina Muaz, sungguhnya, kata Nabi, la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ia adalah mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Siapa yang Allah permudahkan, dia akan dimudahkan oleh Allah. Apa yang Nabi cakap? Jika Allah beri dia taufik, dia akan dapat kebaikan. Tetapi jika dia tidak diberikan hidayah dan taufik, hebat manalah dia sekalipun, dia tak boleh melakukan kebaikan. Tuan-tuan, pastikah kita ada ilmu, kita boleh buat baik? Kita tahu semayang malam bagus, semayang duha bagus, zikrullah bagus, baca Quran bagus. Tapi kenapa kita tak boleh buat? Sebab kita tak dapat hidayah dan taufik Allah. Tapi kita tahu benda tu bagus. Dan dia tidak payah berbayar pun, tuan-tuan. Semayang malam tak payah bayar. Tak payah bayar. Dan setiap minggu Allah ingatkan kita dalam surah As-Sajadah. Saya selalu cakap dengan kuliah, jika sekadar nak sujud sajadah, kita boleh baca surah yang paling pendek, tuan-tuan. Iqra. Ayat akhir, wasjud waqtarib. Tetapi disunnahkan, datangnya warid daripada Nabi SAW, disunatkan pagi Jumaat 2 surah, As-Sajadah, Al-Insan. Apa ada dalam 2 surah ini, tuan-tuan? Setiap minggu kita dengar. Kita tahu dan sampai Allah sebut kepada kita, tapi kita tak mampu buat. Apa dia, tuan-tuan? Allah sebut kepada kita tentang bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman ni, tuan-tuan, dia akan renggangkan tubuhnya. Dia akan bangun daripada madaji'.
tempat baring dia, tempat tidur dia. Apa dia buat? Bermunajat dengan Allah pada 2/3 malam. Sehingga Allah sebutkan kepada kita pada ayat seterusnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Yang mana Allah rahsiakan perkara yang kita tak tahu. Siapa yang melakukan dan melaksanakan, dia akan mendapat rahsia yang disimpan oleh Allah. Bagi orang yang fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini dia. Tapi kita tak mampu, tuan-tuan. Saya umur 53 tahun. Saya kena tanya diri saya. Mampu tak saya bangun malam, setiap malam angkat takbir 2 rakaat? Nabi tak minta kat kita banyak, tuan-tuan. Nabi kata, sallu fil laili walau raka'atain. Semayanglah pada waktu malam, walaupun 2 rakaat. Mampu tak kita? Kita tak mampu, tuan-tuan. Kita tak mampu ni sebab kita tahu ke kita tak tahu? Kita tahu. Sama juga tentang dosa berbuat maksiat, dosa kata orang. Kita tahu. Kenapa kita masih kata orang? Sebab itu, kita perlukan hidayah dan taufik Allah. Hidayah dan taufik Allah. Saya bagi contoh macam ni lah, tuan-tuan. Nabi pernah bersabda, Nabi beritahu kita macam ni. Yang mudah, anak-anak nak faham. Saya ke dalam kuliah, tuan-tuan, saya suka tengok orang yang hadir. Supaya perkataan saya mudah difaham oleh orang. Saya tak suka cakap bahasa yang orang tak faham. Susah, tuan-tuan. Nanti kalau tak faham, nanti balik tak boleh bawa apa. Nabi pesan kat kita macam ni. Nabi kata, siapa yang salat sunat ba'di isyak 4 rakaat, sama ada 2 salam atau 1 salam, Nabi kata, menyamai dengan orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Baik. Saya dah dengar perkataan ni. Dan malam ni, tuan-tuan pun dah dengar perkataan ni. InsyaAllah, lepas pada kuliah nanti kita akan sembahyang isyak. Siapa yang Allah beri hidayah dan taufik untuk melaksanakan pengetahuan ini? Mudah je, tuan-tuan. Sebab itu Allah didik kita dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Engkau kami mengabdikan diri. Dan jangan lupa yang di depan tu. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Engkau kami minta tolong. Kalau Engkau tak tolong, kami tak boleh sembahyang. Kalau Engkau tak tolong, kami tak boleh sedekah. Walaupun kami ada duit. Kalau Engkau tak tolong, kami tak boleh baca Quran. Walaupun mata kami ni celik. Mata kami tak buta. Tapi sebab Engkau tak nak tolong kami, Engkau tak tolong kami dan Engkau tak pilih kami. Maksudnya tolong dan pilih ini tidak ada hidayah dan taufik Allah. Allah tak bagi kita baca Quran, tapi Allah bagi kita baca WhatsApp. Grup kita sampai 20, kita boleh baca, tuan-tuan. Boleh tak satu hari kita baca 20 ayat? Kita kena tanya. Alhamdulillah, anak-anak tahfiz ni mungkin dia pegang Quran hari-hari. Kita kena tanya, hari ni aku pegang Quran tak? Kita kena tanya. Kena tanya, tuan-tuan. Sebab Nabi pesan kat kita, kalau kubur nak terang, baca Quran. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi SAW kepada Muaz. Nabi kata, yang pertama Nabi sebut apa? Kalau kamu nak masuk syurga, Nabi kata, jangan mensyirikkan Allah. Jangan sekutukan Allah. Pertama. Kedua, Nabi cakap, dirikan salat. Ketiga, keluarkan zakat. 4, puasa bulan Ramadan. Kelima, laksanakan haji jika puasa. Dalam arti kata, yang pertama ni, Nabi pesan kat kita,
laksanakan keseluruhan rukun Islam. Buatlah mengikut perintah daripada Allah. Itu yang pertama. Saya selalu cakap dengan kuliah saya, kita semayang memang semayang, tapi Allah sebut dalam Quran macam ni, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu dapat cegah kita daripada fahsyat dan munkar. Kalau orang Melayu cakap, makin semayang semakin jadi baik. Ini kalau mudah, perkataan yang mudah kita faham. Dalam Quran sebut semayang itu dapat cegah fahsyat munkar. Kalau mudah yang kita nak faham, kita salat, bila dah boleh cegah daripada perkara yang jahat, mana kita jadi orang baik. Kalau 50 tahun kita semayang, kenapa aku tak baik? Aku bergaduh adik-beradik lagi. Bukan pasal apa pun, tanah aja sikit. Padahal kita bergaduh pasal tanah, besok kita balik, kita tumpang tanah orang. Kan kita tumpang tanah perkuburan rungkuk, tanah perkuburan sungai betul, sungai salah. Saya ikut akak yang cakap tu. Tidak, tuan-tuan. Jadi, dengan kita memutuskan silah, dekat sana kita susah. Kita puasa. Allah sebut dalam ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasalah. Allah kata, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takut dengan Allah. Kenapa kita puasa dah 60 tahun tapi kita berani lawan Allah? Berani lawan Allah. Berani buat maksiat dan kita tak pernah kesal. Ada orang dia bangga dengan buat maksiat, tuan-tuan. Dia putuskan silaturahim dengan adik-beradik sebab ada faraid, dia bangga. Dia bangga, aku abang, aku kakak. Ada orang yang tidak amanah dengan perkara-perkara tersebut dan dia bangga dan dia lupa bahawa satu hari dia akan berada dalam liang lahat dan dia juga akan bertemu dengan Allah. Dalam surah Yasin Allah sebutkan, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Jangan lupa, semua orang akan berada pada hari itu. Hari apa, tuan-tuan? Hari bertemu dengan Allah. Semua orang. Saya akan duduk hari itu dan tuan-tuan semua akan duduk pada hari itu juga. Kita akan bertemu dengan Allah, dibicarakan, akan dimizan satu. Kita memang lupa kesalahan kita, tetapi Allah tidak pernah lupa kesalahan kita. Sebab itu antara malaikat yang wajib kita beriman, kiraman katibin. Hari ini, tuan-tuan, daripada pukul 8, saya mula tadi 8.10. 8.10, sekarang 8.40. Malaikat yang di sebelah kanan terus catat amal salah kita. Catat dan terus catat. Dan malaikat yang sebelah kiri, dia akan catat juga. Macam tuan-tuan, mungkin tak ada catatan. Tapi pada saya mungkin, malaikat tengah marking. Dia ni ujub tak? Tengah bagi kuliah ni, dia rasa dia bagus tak? Tengah bagi kuliah ni, dia rasa riak tak? Tengah bagi kuliah, tuan-tuan, duduk tempat tuan-tuan, lagi senang daripada duduk depan. Dua-dua malaikat ada kerja. Sebab itu Allah ingatkan kita, tuan-tuan, bukan untuk hidup ni sekejap ya. 70 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Tetapi akhirat khalidina fiha abada.
Terus. Susah di akhirat, susah yang lama. Senang di akhirat, senang yang lama. Kata Allah bagi kita hidup supaya kita ini guna masa hidup kita supaya kita dapat tempah tempat kita di akhirat. Ustaz saya cerita akhirat ni, dunia tak ada. Dunia nak apa saya cerita tuan-tuan, semua orang tahu. Macam mana nak tukar kereta baru, semua orang tahu, tak payah ajar. Apa yang berlaku pada alam dunia ni, semua orang tahu. Dunia sedang huru-hara, semua orang tahu. Tuan-tuan, maklumat ni betul tak betul saya tak tahu. Pakistan sekarang diisytihar darurat kerana banjir. Tuan-tuan, balak Allah bagi pada seluruh dunia. Satu-satu dan satu-satu. Sebab apa? Sebab terlalu ramai orang buat maksiat sekarang. Di sekeliling kita, orang melawan Allah secara terang-terangan. Baik. Ini dah 8.40 ni. Saya akan cepat-cepat. Kemudian baginda Sayyidina Rasul bertanya kepada Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz bin Jabal, mahu tak? Nabi tanya. Mahukah aku tunjuk kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Orang nak masuk syurga, mesti buat baik. Takkan orang yang buat jahat masuk syurga? Muaz bin Jabal kata, nak ya Rasulullah. Tunjukkan pada aku. Rasulullah kata, puasa itu benteng, kata Nabi. Puasa apa ni? Puasa sunat. Kita cubalah, tuan-tuan. Saya cuba dan tuan-tuan cuba. Tuan-tuan, kita tak tahu zaman muda kita dulu, dalam keadaan kita bukan jahil, tuan-tuan. Kita terlepas pandang. Kita tak jahil. Sebab kita belajar sekolah agama. Mana mungkin orang belajar sekolah agama jahil? Kita lepas pandang. Kita tak nak ambil berat benda ni. Masa kita muda dulu, mungkin ada puasa kita yang kita tak jaga. Jadi, gunakan kesempatan Senin Khamis untuk qada puasa-puasa. Berapa banyak kita nak qada, kita sendiri pun tak tahu. Mudah-mudahan selama mana kita qada ini, kemudian dalam masa kita qada ini, kita dimatikan oleh Allah. Lalu Allah terima akan puasa kita. Walaupun masih ada puasa yang kita masih tidak qada, tetapi dalam usaha untuk kita mengqada seluruh puasa yang pernah kita tinggalkan. Tuan-tuan, Allah bagi kita ni umur. Allah bagi kita hidup ni bukan saja-saja, tuan-tuan. Bukan untuk selfie aja, tuan-tuan. Bukan untuk mandi laut. Bukan itu tujuannya. Tak boleh ke mandi laut? Boleh. Tapi kena ikut syariat lah. Tak boleh ke selfie, Ustaz? Boleh. Tapi jangan tangkap gambar yang boleh menyakitkan hati orang lain. Kita kalau di kampung dulu, tuan-tuan, kalau kita bawa buah, bawa makan, kita bungkus. Tak nak bagi orang jiran sebelah tengok. Kan mak-mak kita dulu ajar macam tu, bungkus, nanti orang sebelah tengok. Kalau nak bagi tak apa, mak kita pesan. Kalau tak nak bagi, bungkus, buah rambutan, buah cempedak. Nanti anak orang sebelah tengok, dia teringin. Nampak tak? Sekarang tak. Kita pergi makan dekat restoran ni, tangkap gambar, tunjuk dalam Facebook. Kita pergi makan, makanan sedap-sedap, tangkap gambar. Makan cendol, tangkap gambar. Makan laksa, tangkap gambar. Orang ada duit tak apa, tuan-tuan. Orang tak ada duit, dia tengok sedap tapi aku tak ada duit nak makan durian. Kita pula cakap sedapnya durian ni. Tuan-tuan,
sakit kena hati orang miskin ni berdosa ke? Pahala. Tapi benda itulah yang suka kita buat. Benda yang Allah tak suka kita buat. Tuan-tuan, berapa tahun dah kita buat perkara yang Allah tak suka secara kita tidak sedar. Sebab apa? Sebab orang sekeliling kita buat. Lalu kita pun buat. Sebab itu kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az, pintu kebaikan yang pertama kata Rasulullah itu puasa sunat. Kerana dia adalah benteng. Benteng ataupun pemelihara daripada kita buat jahat. Apa kena puasa dengan benteng? Sebab puasa ini dia akan meredakan nafsu kita yang jahat. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna nafsal ammaratu bisu'. Sungguhnya nafsu ini, nafsu amarah adalah nafsu yang jahat. Bahkan ulama tunjukkan kepada kita jalan. Tundukkan nafsu ini dengan puasa. Tundukkan. Bila kita puasa, tuan-tuan, nafsu kita mula jadi baik. Yang kedua, apa kata Nabi? Sedekah. Maka sedekah itu kata Nabi menghapuskan kesalahan seperti air yang memadamkan api. Rajinlah kita sedekah, tuan-tuan. Allah bagi kita harta yang ada ni, belajar-belajarlah, jangan sayang. Kenapa Ustaz jangan sayang? Sebab masa hidup ni lah peluang kita untuk jadikan dia amal soleh dengan harta yang ada pada kita. Masa hidup ni, bila dah mati kita tak boleh buat amal soleh, tuan-tuan. Kita ada duit banyak lah, kita tak boleh buat baik. Besok dekat akhirat Allah akan tanya itu. Pertama, masa muda kita buat apa? Kita lupa, tuan-tuan, tapi Allah tak lupa. Kedua, masa sihat kau buat apa? Kita lupa kita dah buat apa dengan sihat ni. Allah tak lupa, tuan-tuan. Tiga, masa lapang kau buat apa? Kita selalu bagi alasan. Bila ajak pergi masjid tak ada masa. Baca Quran tak ada masa. Nak zikir tak ada masa. Tuan-tuan, yang kita sedang tipu ni siapa? Yang kita sedang berbohong ini siapa? Allah. Sebab itu dekat akhirat Allah pesan kat kita siap dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat kami kunci mulut-mulut mereka. Sebab dalam dunia kita banyak bagi alasan. Siapa tak pergi masjid? Siapa tak boleh duduk majlis ilmu? Saya sibuk. Dan kesibukan kita berhenti. Lalu kita dirugikan dengan urusan kita selama ini. Di sana kita disibukkan dengan azab Allah. Tak ada siapa akan lepas, tuan-tuan. Tak ada siapa akan lepas. Saya tak lepas dan tuan-tuan tak akan lepas. Tak ada siapa yang boleh lepas daripada perkiraan ini. Dan perkiraan Allah ini detail. Kalau orang, tuan-tuan, dia boleh, tak apalah sikit. Itu orang. Allah tak. Detail, tuan-tuan. Hari apa, saat bila, dagiga bid-dagiga, kata orang. Allah tanya, harta kita di mana kita salurkan? Kita dah buat apa? Kita dah beli apa? Kita dah buang apa dengan harta kita yang Allah bagi? Masa tak ada harta, kita minta harta. Masa tak ada harta, masa tak ada duit, kita minta duit dengan Allah. Ya Allah,
luaskan rezeki aku. Ya Allah, bagilah aku harta. Nangis-nangis tuan-tuan. Pergi umrah nangis-nangis, minta kat Raudah, minta kat Multazam, tempat yang mustajab doa. Dah ada harta, kita buat apa? Allah tak pernah lupa tuan-tuan, tak pernah lupa. Dan ingat perkara ni. Dan semua orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, solatnya seorang laki-laki di tengah malam. Siapa yang berusaha untuk sembahyang malam, maka Allah akan buka pintu kebaikan atasnya. Sebab itu dalam hadis yang lain, apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi kata apa? Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan hamba-Nya jadi orang baik, Allah kurniakan kepada dia 3 perkara. Pertama, Allah berikan dia faham tentang hukum hakam agama. Allah mula kurniakan kepada dia ilmu yang manfaat. Bukan ilmu saja, tuan-tuan. Ilmu saja. Tuan-tuan, Nabi cakap macam ni. Al-Quran, hujjatul laka wa alaika. Nabi kata. Quran ini, ilmu ni, dia boleh menjadi syafaat atau dia akan menjadi laknat pada seseorang. Allah nak jadikan kita orang baik, Allah kurniakan kepada kita 3 perkara, kata Rasulullah. Pertama, Allah berikan kita ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni Allah hadirkan kita dalam majlis ilmu. Yang dulu kita tak dapat duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Dan ini pilihan Allah. Ini pilihan Allah. Dulu kita dalam keadaan yang lara, Allah kutip kita. Dan dulu kan kita sibuk. Tapi saat di akhir umur kita, Allah masih bagi ruang dan peluang ini. Dan tak semua orang Allah bagi, tuan-tuan. Ramai kawan-kawan kita yang berumur tapi tak diberikan datang ke masjid setiap malam, setiap minggu. Tapi Allah pilih kita. Yang dulunya Allah tak pernah pilih kita. Itu kita kena syukur dengan Allah. Kedua, apa kata Nabi SAW? Wazahadahu fid dunya. Dia mula tinggalkan dunia yang menjadikan dia jauh dengan Allah. Selama ni aku jauh dengan Allah sebab ni. Lalu dia jadikan dunia yang ada pada dia dihampir dengan Allah. Ketiga, wa bassarahu uyubahu, kata Nabi. Dia sentiasa dapat melihat kesalahan, aib dia. Macam mana nak sifat tengok aib? Aib ni apa? Bukan salah pada kejahatan. Lemahnya aku sampai sekarang, aku tak boleh nak baca Quran. Ini aib. Aku tak boleh bangun malam. Aku tak boleh baik dengan orang lagi. Kenapa aku tak boleh campur orang? Sebab kita rasa kita baik. Kenapa kita perlu rasa kita baik? Walhal kita daripada asal yang sama. Mulia kita bukan sebabnya ilmu, tuan-tuan. Mulia kita bukan sebabnya harta. Mulianya kita bukan sebabnya pangkat dan nasab. Allah sebut dalam Quran macam ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia, akramakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu, indallahi, pada sisi Allah, pada pandangan Allah, bukan pada pandangan manusia, tuan-tuan. Kita boleh tipu manusia semuanya dengan karakter kita, tetapi kita tak boleh tipu Allah. Kita boleh tipu seluruh orang yang ada di sekeliling kita dengan kita ubah karakter kita. Tapi siapa yang tahu isi hati kita? Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, siapa orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah? Atqakum. Orang yang paling takut dengan Allah. Sebab itu, ada orang alim
yang akan masuk neraka 300 tahun dahulu daripada Yahudi dan Nasara. Ada orang yang keturunannya baik, dia akan masuk neraka dahulu sebab dia sombong dengan nasabnya. Ada orang yang kaya yang masuk neraka dahulu. Ada ayah yang masuk neraka, guru yang masuk neraka, murid yang masuk neraka, anak yang masuk neraka, isteri yang masuk neraka. Yang tak jumpa neraka satu orang, kata Nabi. Apa dia? Atqakum, orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka ini sampai malaikat heran. Kamu ni siapa ya? Golongan atqiyah ini, golongan yang takut kepada Allah. Mereka ini tuan-tuan dah tunggu di pintu pagar syurga dah. Tapi tak boleh masuk sebab seawal-awal yang masuk ke dalam jannah Allah adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya, kalian siapa? Orang lain kena hisab, kena tanya, kalian siapa? Kita jawab, kami daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan kalian? Kami masa dalam hidup, kami takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa lagi? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az. Kemudian, tatkala Nabi kata, salat seorang laki-laki di tengah malam, Sayyidina Rasul membacakan ayat surah As-Sajdah, ayat 16 hingga 17. Ayat yang saya bacakan sebelum. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Mu'az, kita nak berhenti ke kita nak teruskan? Ini dah pukul 9. Kalau teruskan pun tak lama kot, dalam 9-10 minit. 10 minit lagi. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Kalau tak boleh saya berhenti sebab saya suka ikut orang setempat. Kalau cepat berhenti saya cepat balik Kuala Lumpur baru. Sebab malam ni saya nak balik Kuala Lumpur baru sebab besok saya ada program lain. Lalu baginda bersabda lagi, mahukah kamu aku sekiranya menceritakan kepada kamu tentang kepala segala urusan? Rasulullah umur, tunggak segala urusan, kemuncak segala urusan. Lalu Mu'az bin Jabal berkata kepada Sayyidina Rasul, sudah tentu aku mahu ya Rasulullah, ceritakan pada aku. Lalu apa kata Rasulullah? Kepala segala urusan adalah Islam. Jadi Nabi kata apa? Buatlah segala perkara, jangan keluar daripada agama. Nak makan, ikut agama. Nak kahwin, ikut agama. Didik anak, ikut agama. Berkawan, ikut agama. Kita ni mudah ya, dua benda jaga. Hablum minallah, hablum minas. Kita hebat hablum minallah, tapi kita gagal hablum minas. Semayang hebat, sedekah hebat, semayang jamaah hebat, tapi kita bergaduh dengan jiran, dengan mak ayah. Tuan-tuan, Nabi sebut macam ni. Kalau kita nak tahu kita orang baik, jangan tanya 3 orang. Apa dia? 1, tanya isteri. Kalau suami, tanya isteri. Kalau isteri, tanya suami. Abang, saya macam mana? Kalau dia kata semua baik, tuan-tuan, calon syurga itu dapatlah kita miliki. Kalau seorang suami tanya dengan isteri dia, sayang, saya umur 53 tuan-tuan, masih lagi panggil isteri saya sayang. Rasulullah panggil Siti Aisyah, tuan-tuan. Khumairah. Kita orang Melayu cakap sayang. Bukan maknya. Maknya, paknya,
Toknya, pahnya. Baik. Saya tak sempat ni nak cakap pasal suami isteri. Seorang suami, kalau boleh, jangan malu pegang tangan isteri dia. Kita semayang tak kuat tau. Semayang tak kuat, semayang sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, kita tak boleh penuhkan pun. Kita nak kata kita orang baik macam mana? Kita semayang sunat, qabliyah ba'diyah, dalam satu hari satu malam, kita tak mampu nak penuhkan. Kita soleh. Macam mana kita kata kita orang soleh? Benda paling senang kita tak mampu buat. Kita semayang, tapi kita tinggalkan benda yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi jangan tinggalkan kebaikan yang Nabi suruh kita buat. Seorang suami pegang tangan isteri. Selama mana dia memegang tangan isterinya dengan kasih dan sayang, selama itulah gugurnya dosa di antara keduanya di celah-celah jarinya, kata Rasulullah SAW. Rahmat Allah ni luas. Tapi anugerah yang Allah bagi kepada kita, kita akan rasa macam-macam, malu, itu, ini dan sebagainya. Ya. Rupanya bahagian itu besar. Dan tak semua orang buat. Dan tak semua orang mampu buat. Baik. Kedua, tanya anak kita. Kita seorang ayah, kita tanya anak kita. Alung, ayah macam mana? Anak, kakak, adik, ayah macam mana? Kalau kita bukan seorang ayah yang baik pada pandangan anak-anak kita, maka ruang untuk kita masuk neraka itu ada. Ingat ya tuan-tuan. Masa hidup ni lah kita perlu buat dan berpatah kembali kepada jalan yang sebenarnya. Ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Tanya jiran kamu. Jika jiran kita kata kita lah jiran yang terbaik dalam hidup dia, maka ruang untuk kita masuk neraka Allah ini sempit. Maka terbuka luas pintu syurga untuk kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala segala urusan Islam dan tiangnya adalah salat. Sembahyang jangan tinggal. Pesan dengan anak-anak itu. Ketiga, kemuncak segala urusan itu adalah jihad. Kita boleh berkorban untuk agama Allah. Tuan-tuan, apa pengorbanan kita untuk agama? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Apa pengorbanan aku untuk Islam ni? Lepas tu, saya beritahu kepada kawan, saya kata, kita ni amal soleh tak banyak, kemudian jahat masih tak berhenti. Cuba kita cari ruang buat baik ni. Contohnya, kesalahannya kan, satu hari kita jumpa bendahari ke pengurusi masjid, Tuan Haji, boleh tak saya nak bayarkan bil api bulan ni? Sepanjang satu bulan ni saya mampu. Kalau bulan depan saya mampu lagi, saya bayar lah. Tapi Tuan Haji jangan cerita dengan orang, yang saya yang bayar. Pengurusi masjid tanya, kenapa Tuan Haji nak buat macam ni? Mudah-mudahan ketika saya menerangkan rumah Allah, lalu Allah akan terangkan kubur saya. Sebab saya tak kuat semayang, saya tak kuat puasa sunat, tapi saya ada duit pencen sikit, saya makan pun tak habis. Masalahnya, bil api masjid dalam 200 lebih, saya nak gunakan harta pencen saya ni untuk saya buat amal sampailah saya mati. Mudah-mudahan besok kubur saya terang.
Dan saya nak harapkan anak saya belum tentu. Anak saya 24 jam dengan game. Anak saya 24 jam dengan media masa yang tak tahu hala sampai tak baca Quran. Semayang subuh pun tinggal. Saya tak boleh harapkan anak saya tak boleh harapkan keturunan saya. Dan ada yang anak-anak saya yang lupa dengan Quran. Pesalahnya, kita gunakan harta kita ni untuk kita terangkan kubur besok bila kita mati. Kita tanya pengerusi, saya nak bayar duit api. Pengerusi kata, dah ada orang bayar. Boleh tak saya nak bayarkan duit air? Sebab berapa ramai orang yang solat. Mudah-mudahan saya dapatlah dalam 1 bulan. Orang semayang Jumaat 4 minggu. Saya tak mampu nak semayang banyak. Tapi dengan orang mengambil wuduk daripada air masjid ini, saya nak tumpanglah barakah. Tuan, carilah peluang tu dan bijaklah cari peluang untuk buat baik. Dunia ni tak lama dah, tuan-tuan. Dah tak lama dah. Tuan-tuan, kenapa saya cakap macam tu? Ada satu hadis Nabi kata, kiamat ni akan hampir bila padang pasir jadi subur. Hijau padang pasir. Tuan-tuan yang pergi haji, pergi umrah, tuan-tuan tengok Mekah, Madinah dah ada rumput. Saya buat haji tahun 1993, tuan-tuan. Masa tu Haji Akbar. Jamrah masa tu baru 2 tingkat. Masa tu kalau nak Jamratul Aqabah, tuan-tuan, kena berasak. Masa tu saya buat haji tahun 93. Jamratul Aqabah tu masih berasak lagi. Masih nak berebut pegang. Kalau terlepas pegang, lepas. Masa tu, tuan-tuan, pokok yang di Arafah tu baru besar ibu jari saya. Yang diorang baru je tanam. Sekarang dah rendang. Tuan-tuan, kalau pergi masuk saja di bandar Makkah, tuan-tuan dah nampak rumput. Dah ada rumput, dah ada diorang tanam. Sekarang diorang cuba berusaha untuk menjadi pengeluar makanan. Bukan mereka membeli makanan. Dia nak jadi pengeluar gandum. Dia nak jadi pengeluar dengan dia membeli tanah-tanah daripada negara lain untuk menjadikan negara mereka ni hijau. Nabi sebut, bila padang pasir ini mula hijau, hampirnya kiamat. Kita masih duduk pada keadaan yang sama. Sembahyang sunat malam. Tapi bumi ni terus berjalan. Jalan. Terus jalan. Kita masih duduk pada tahap yang sama. Sibuk dengan handphone, tinggalkan Al-Quran. Tapi umur kita masih berjalan. Jalan. Baik, tuan-tuan. Yang terakhir, apa kata Nabi SAW? Mahukah kamu sekiranya aku memberitahu kepadamu anak kunci kepada semua perkara yang tersebut? Maka Muaz bin Jawal menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, Nabi pegang lidah. Dia pegang lidah dan Nabi sebut, kuffa anka hadha. Jaga lidah. Nabi kata jaga lidah. Kalau dalam kitab Penawar bagi hati dalam bab lidah, ada hadis kat situ. Nabi kata siapa yang boleh menjaga 2 lubang pada tubuhnya, Nabi kata aku penjamin dia untuk masuk syurga. Faraj, lidah. Lidah ni, tuan-tuan, susah nak jaga. Suka kata orang, suka nilai orang. Ya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi cakap kuffa anka hadha, Muaz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, adakah kita akan dibalas dengan apa yang kita pertuturkan? Baginda jawab, cilakalah, Nabi kata.
Tidak ada yang akan menghumban, tidak ada yang menghumbankan manusia ke dalam neraka di atas muka mereka itu. Dalam riwayat lain mengatakan di atas hidung mereka itu, melainkan hasil tuaian ini adalah lidah mereka. Nabi kata, banyak orang yang celaka dengan sebab perkataan mereka, lidah mereka. Jaga-jagalah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan akhir kalam, saya minta doa tuan-tuan. Pertama, tolong doakan saya, isi anak-anak, menantu saya, cucu saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang saleh. Hidup orang saleh, mati dekat yang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah saya. Saya ada 3 madrasah. Satu di Kuala Baru, satu di Batangkali, Hulu Selangor, dan satu lagi di Kuala Terengganu. Madrasah kami ini, kenapa saya minta tolong doa? 2 madrasah, alhamdulillah, kami telah beroperasi. Satu dalam 24 tahun, satu dalam 40 tahun. 40 tahun ni madrasah yang diasaskan oleh almarhum orang tua saya, dan almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dan madrasah yang kedua, usia dia 24 tahun. Itu madrasah yang saya buka sendiri, hasil daripada permintaan ayahanda saya lah. Dan yang ketiga ni di Kuala Terengganu ni, tuan-tuan, hasil permintaan daripada sahabat-sahabat Kuala Terengganu. Jadi saya baru je buka dalam pembinaan ni. Sekarang sedang buat surau, lebih kurang dalam keluasan 11,000 kaki persegi. Keluasan surau tu. Kalau tuan-tuan pergi Terengganu, sehingga tengok. Kalau tuan-tuan tengok macam masjid, tak lupa surau. Macam masjid. Kenapa saya minta doa tuan-tuan? Saya buat sekolah tak macam orang lain. Sebab niat saya nak tolong orang. Saya nak bantu orang yang tak berkemampuan. Saya bukan orang kaya, tuan-tuan. Saya bukan millionaire. Saya tak ada tanah. Saya bukan ada tanah eka-eka, ke ada sawit, ke ada sistem minyak, ke ada perniagaan. Tak ada, saya memang tak ada apa satu bisnes. Jadi saya buat sekolah ni, tuan-tuan. Niat saya atas dasar ta'awun 'alal birri wa taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saya tak ada minta apa iuran dari keluarga pelajar. Pelajar saya tak ramai. Lebih kurang dalam 150 orang macam tu. Dan begitu juga madrasah kita yang di Kuala Terengganu dalam pembinaan. Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan tuan-tuan doa macam ni. Ya Allah, kalau apa yang orang tu buat betul pada sisi engkau, kau tolong lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, surau yang kami buat hampir, saya rasa dah dekat 70%. Dekat 70%. Pembinaannya. Sebab saya baru balik daripada Terengganu dan saya tengok proses pembinaannya. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doa, Januari tahun depan surau kita tu, masjid kita tu akan siap. Dan kita akan beralih kepada fasa pembangunan yang lain pula, iaitu asrama dan beberapa bangunan-bangunan yang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan tolong doa. Dan yang terakhir, sebab saya tak pernah mengajar lagi di kawasan Bagan Datuk ni, kawan Bagan Datuk tak faham dan tak biasa dengan cara saya. Jadi saya berharap pihak AJK dan pegawai masjid tak berkelahi dengan saya berkenaan dengan sagu hati masjid. Sebab saya memang tak terima mana-mana sagu hati daripada pihak masjid dengan asbab kuliah. Dan di mana pun saya pergi, tuan-tuan. Bukan masjid, tuan-tuan. Memang ini perangai saya. Memang saya tak terima apa-apa sagu hati daripada masjid disebabkan saya berkuliah. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan apa yang saya buat menjadi amal saleh. Allah terima amal saleh. Saya tak kuat sembahyang, tuan-tuan. Tuan-tuan kuat solat.
Tuan-tuan rajin sembahyang malam, tuan-tuan rajin baca Quran. Saya bukan orang yang kuat. Jadi saya rasa ruang dan jalan ini Allah bagi kepada saya untuk saya buat amal saleh. Jadi tuan-tuan tolong jangan halang saya untuk menjadikan ini perkara amal saleh saya, insya-Allah. Tuan-tuan jangan fikir banyak-banyak. Saya memang bukan masjid tuan-tuan je. Saya pergi mana-mana pun. Saya pergi Sarawak baru ni pun saya tak ambil. Seminggu program saya di Sarawak pun saya tak ambil tuan-tuan. Memang tiket flight saya, hotel saya, semua atas tanggungan saya. InsyaAllah, tuan-tuan jangan fikir nanti tuan-tuan darah tinggi. Patut elok darah tu 140 normal. Nanti balik tuan-tuan fikir jadi 180. Tak pasang je kena makan ubat darah tinggi. Sama-sama doa berdoa, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat muslimin. Mudah-mudahan kita dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kesalahan kami dan silap kami kepada Engkau kami mohon maaf, kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, segala kelalaian kami atas melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah, maafkan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami dalam keadaan yang sesat atas jalan Engkau ni ya Allah, maka pimpin kami kembali, kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit ya Allah sehingga sekarang, maka Kau tolong sembuhkan kami ya Allah, dan Kau iringkan dengan kesembuhan itu akan rahmat-Mu ya Allah, agar kami dapat sihat ini, kami dapat berbuat baik kepada Engkau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika ada masalah kami yang belum selesai ya Allah, tolong selesaikan ya Arhamar Rahim. Kaulah sebaik-baik penolong kami ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.